kita ditutup. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan yang berusaha Ustaz Muhammad Nisham bin Ishaq untuk memberikan taklimat berkaitan PPK-SRA. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Terima kasih kepada pengurusi majlis Ustaz Muhammad Nasrullah, yang berusaha Ustazah Latifah binti Abdullah, guru penolong kanan pentadbiran Sekolah Rendah Agama Al-Muttaqin, yang berusaha Ustazah Zabidah binti Abdullah, guru penolong kanan Hayat Ikhwan Murid Sekolah Rendah Agama Al-Muttaqin, Ustaz Tengku Muhammad Khaid, Ustaz Tengku selaku SUP, dan barisan guru-guru SRA Muttaqin, terusnya ibu bapa, pelajar-pelajar tahun 6 yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama dalam program taklimat berkaitan penilaian dan pentaksiran kurikulum Sekolah Rendah Agama atau PPK-SRA bagi menggantikan ujian pencapaian Sekolah Rendah Agama UPSRA Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Alhamdulillah, pertamanya saya ucap terima kasih di atas kehadiran secara maya ibu bapa pelajar tahun 6 bersama guru-guru pada hari ini. Dan sebelum tu saya mohon maaf bagi pihak jabatan kerana kita pada hari ini, dalam tempoh minggu ini, bukan saja Sekolah Rendah Agama Al-Muttaqin, malah semua kebanyakan sekolah di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan ni kita adakan taklimat kerana perkara ni setelah pengumuman pembatalan peperiksaan ujian pencapaian Sekolah Rendah Agama UPSRA, yang mana sebelum ni pada tahun-tahun sebelum berlakunya pandemik COVID-19 ni, kita adakan secara bersemuka. Namun pada tahun 2020 sama juga pembatalan UPSRA, tapi pada masa itu pihak jabatan mengambil kaedah menilai pemakahan pelajar-pelajar daripada peperiksaan yang lepas, daripada pencapaian sekolah ataupun peperiksaan semester daripada tahun-tahun sebelum itu. Kerana pada waktu itu pun belum lagi ada kaedah yang nak perkara kali pertama berlaku. Jadi itulah pendekatan pertama yang pihak jabatan buat pada tahun 2020. Tapi pada tahun 2021, apabila sekolah mula dibuka pada awal tahun 2021, kita ingatkan perkara pada tahun 2020 tak berlaku lagi. Maknanya pada apa yang kita rancang, peperiksaan UPSRA ini akan dilaksanakan secara bersemuka atau kehadiran ke sekolah. Namun demikian, apa yang kita rancang Allah yang telah tentukan. Kita terpaksa melalui sekali lagi perintah kawalan pergerakan atau lockdown oleh pihak kerajaan. Jadi pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan telah mengambil keputusan membatalkan peperiksaan ujian pencapaian Sekolah Rendah Agama UPSRA bagi tahun ini. Namun demikian, berbagai perkara kaedah dibincangkan untuk kita nak adakan juga ujian ini dan diubah kepada nama penilaian dan pentaksiran kurikulum PPK-SRA bagi pelajar tahun 6.
Saya juga selaku wakil unit peperiksaan yang dilantik khusus kepada zon 4, zon di zon di beberapa sekolah, 13 sekolah untuk zon 4 ni, saya menjadi wakil dan kami bincang beberapa perkara, antaranya kaedah untuk melaksanakan ujian atau penilaian pentaksiran ni kepada pelajar-pelajar tahun 6. Jadi beberapa plan yang telah disusun. Pertama antaranya kita menggunakan kaedah secara maya. Jika pelajar-pelajar masih lagi atau sekolah masih lagi tak dapat dibuka mengikut jadual yang ditetapkan. Asalnya pada bulan 9. Sekarang dah ubah kepada bulan 10. Jadi perkara tersebut menyebabkan pihak unit peperiksaan mencari kaedah yang sesuai, dan hari ini kita akan membentangkanlah setelah melihat situasi semasa, kita membentangkan kepada ibu bapa untuk memahami dan dapat bersama dalam menjayakan penilaian dan pentaksiran kurikulum sekolah rendah agama pada tahun ini untuk anak-anak pelajar tahun 6. Ini antara kenyataan media lah. Yang pertama ni kenyataan media yang dikeluarkan oleh pihak Jawi pada 15 Julai 2021. Seterusnya. Next, slide seterusnya. Ini pun apa yang telah disebutkan oleh pengarah. Maknanya pengarah Jawi, Datuk Muhammad Ajib bin Ismail, telah dalam kenyataan media itulah yang dia nyatakan bahawa UPSRA dibatalkan dan digantikan dengan penilaian dan pentaksiran kurikulum sekolah rendah agama bagi tahun 2021. Seterusnya, next. Ini panduan pelaksanaan PPKSRA. Next. Panduan PPKSRA ialah menjadi satu mekanisme penilaian dan pentaksiran yang boleh dilaksanakan dengan pelbagai medium yang sesuai. Sekiranya PKSRA secara bersemuka tidak dapat, maka kaedah pelaksanaan PKSRA adalah secara dalam talian. Ini kerana isu keselamatan dan kepatuhan kepada arahan kerajaan yang sedang berkuat kuasa. Tujuan PKSRA ini juga menjadi salah satu elemen tambah nilai untuk membantu kemasukan dan pemilihan murid ke tingkatan 1. Ini yang saya sebutkan awal tadi. Maknanya jika sekolah tak dapat bersemuka, maknanya kita menggunakan kaedah secara dalam talian. Seterusnya, next. Yang pertama, objektif PPKSRA ini dilaksanakan. Yang pertama, melatih dan mendorong murid memperlengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan. Kemudian menggunakan kepelbagaian aktiviti pentaksiran kepada murid dan memberi maklum membalas kepada mereka. Yang kedua, menilai dan mengenali diri dan potensi murid serta dapat memberi fokus terhadap pembelajaran murid dan memberi pendedahan kepada ibu bapa tentang kepelbagaian pentaksiran untuk menilai potensi dan kemenjadian murid. Dan yang ketiga, memberi pengiktirafan dan hak kepada murid untuk melanjutkan pelajaran ke sekolah agama, Keluargaan Majlis Agama Islam dan Persekutuan dan Sekolah Menengah Agama Kendalian KPM. Jadi ini telah objektif kita melaksanakan PPKSRA ni. Maknanya kita nak pelajar-pelajar ni, dia kalau asalnya dimaklum dibatalkan, mungkin ada yang gembira kerana tak perlu ada periksa. Jadi kita mengambil pendekatan supaya bila kita wujudkan PPKSRA ni, supaya pelajar ni dia rasa masih lagi mengambil berat tentang pelajaran-pelajaran yang kita ajar pada waktu PDPR. Maknanya kalau dia rasa ada penilaian yang akan
laksanakan, maknanya dia akan berusaha untuk memperlekatkan diri pengetahuan yang diajar. Kalau dia rasa periksa tu dah batal, mungkin dia ambil sambil lewa sajalah. Okey. Dan maknanya kita juga tujuan kita ni kita boleh dapat menilai dan mengenali potensi murid kita lah dengan pelaksanaan ujian ni, pentaksiran ni, kita pihak sekolah atau pihak jabatan dapat mengenali pelajar-pelajar yang ada potensi, yang berjaya dalam pelajaran yang diajar. Dan juga kita bagi pendedahan kepada ibu bapa lah, ni antara salah satu pentaksiran untuk menilai potensi murid. Dan yang ketiga tadi adalah salah satunya untuk memberi pengiktirafan. Maknanya sebabnya pelajar-pelajar tahun 6 yang mungkin akan melanjutkan pelajaran ke sekolah agama Keluargaan Majlis Agama Islam. Sekolah agama Keluargaan Majlis Agama Islam ni ada dua, iaitu Sekolah Semua Mawib dekat Bandar Permaisuri, Ceras, dan satu lagi sekolah di bawah Mawib juga, Sekolah Tahfiz di sebelah Masjid Saidina Osman. Itu pun dua buah sekolah kendalian di bawah Mawib. Dan mana-mana sekolah agama kendalian KPM, sijil ini kata apa, boleh diguna pakai. Maknanya diiktiraf oleh KPM untuk pelajar-pelajar gunakan bagi memohon untuk melanjutkan ke mana-mana sekolah di bawah KPM. Okey, seterusnya. Okey, pelaksanaan PPKSRA. Ini saya minta kepada ibu bapa mengambil perhatian perkara ni supaya takut terlepas pandang. Jadi minta perhatian untuk boleh nak catat atau ni lah, supaya perkara ni diambil maklum dan diambil perhatian dan maklum kepada anak-anak tarikh-tarikh PPKSRA ni dijalankan. Okey, yang pertama, tarikh jenis atau jenis penilaian secara lisan. Okey, secara lisan akan dilaksanakan bermula 1 September hinggalah 15 Oktober 2021. Mana secara lisan ni kita akan buat secara syafawi. Bagi soalan untuk Al-Quran. Al-Quran ni kalau bersemuka pun kita buat secara lisan. Maknanya pelajar-pelajar dipanggil untuk di interview lah kalau secara bersemuka. Ini pun samalah, ni secara maya, guru pun akan buat kaedah secara maya. Jadi cuma untuk makluman kepada ibu bapa yang anaknya mengambil juga ujian penilaian kelas KAFA UPKK bagi tahun 2021. Patutnya dia ambil tahun 2020. Jadi UPKK tahun 2020 dibatalkan. Jadi tahun 2021 ni pihak jabatan beri kebenaran kepada pelajar tahun 6 untuk mengambil UPKK tahun 2021. Jadi pelajar-pelajar tahun 6 tahun ni dia ada dua peperiksaan lah yang kata apa, dia perlu hadapi. Pertama UPKK dan juga UPSRA. Jadi hari ni kita nak bentangkan berkaitan dengan PPKSRA. Tapi saya nak maklum ada kaitan dengan UPKK ni apabila ujian lisan dilaksanakan. Untuk UPKK, guru-guru telah laksanakan syafawi kepada pelajar-pelajar darjah 6. Jadi kepada pelajar darjah 6 yang mengambil UPKK, jadi markah itu akan diguna pakai untuk PPKSRA. Maknanya pelajar ni tak akan di interview atau kita buat syafawi 2 kali lah. Maknanya kita dah guna pakai yang UPKK tu, markah UPKK pun dah diguna pakai untuk pelajaran Al-Quran PPKSRA. Okey. Dan juga penilaian secara lisan juga
untuk pelajaran fiqh. Fiqh nanti kita akan maklumkan dia sebelum sampai ni fiqh pun ada. Kalau UPKK dia ada amali solat ataupun PCHI, penyelaran cara hidup Islam. Dia ada amali solat dalam tu, dia ada juga tentang berkaitan akhlak. Jadi dalam pelajaran UPKK tu markah di situ akan diguna pakai bagi pelajaran fiqh. Okey, nanti saya sampai satu present kepada tu kita akan terangkan apa dia. Okey, yang kedua ni, ini yang berkaitan dengan penilaian secara tugasan atau amali pemerhatian. Okey, ini pun akan dilaksanakan bermula 1 September hingga 15 Oktober. Pada tahun ni, itu saya kata tadi, peperiksaan bagi tahun ni secara maya ni, dia ada pecahan. Ada pecahan secara bertulis pun secara maya, tapi dia ada pecah pula kepada tugasan. Dia ada 2 pembahagian markah. Secara bertulis lebih kurang 70%, 70 markah, manakala secara tugasan 30 markah. Jadi 30 markah ni lah yang ada kalau untuk Al-Quran, lisan tu 100% lah, 100% markah dia. Tapi untuk pelajaran fiqh, dia yang kata amali solat yang dilaksanakan di peringkat UPKK, akan diambil markah di situ sebanyak 30 markah untuk dicampur dengan markah bertulis bagi pelajaran fiqh. Manakala pelajaran-pelajaran lain, dia ada tugasan-tugasan yang akan dilaksanakan. Nanti Ustaz Tengku akan detailkan sedikit lah. Ada penerangan berkaitan tugasan-tugasan yang akan diberikan. Okay, yang ketiga, penilaian secara bertulis. Ini penilaian secara bertulis. Okay, untuk makluman ibu bapa, bertulis ni kita akan laksanakan secara maya. Setakat hari ini, tarikh hari ini 29 bulan 8 pada hari Ahad ni, kita masih kekalkan dengan kaedah secara bertulis, secara maya. Kecuali kalau tiba-tiba pada tarikh pada bulan 10 ni kes COVID lah dah turun mendadak ataupun ada arahan-arahan terbaru daripada pihak jabatan yang membenarkan pelajar-pelajar semula hadir ke sekolah, kemungkinan secara maya ni akan diubah kepada secara bersemuka. Itu antara plan terusnya lah kalau pelajar-pelajar diminta hadir ke sekolah. Tapi setakat hari ini untuk PPKSRA ini, untuk kaedah bertulis ni akan dilaksanakan secara maya. Okey. Secara maya ni maknanya pelajar akan diberi menjawab soalan melalui Google Form. Google Form dalam tempoh yang diberikan, yang telah ditetapkan. Dan markah dia lebih kurang 70%. 70%. Okey, dan yang keempat, pusat peperiksaan. Pusat peperiksaan ni adalah premis sekolah. Premis sekolah atau kafar. Jadi untuk maya ni maknanya pelajar-pelajar akan berada di rumah masing-masing lah. Okey, next. Okey, untuk calon PPKSRA ini terbuka kepada semua murid tahun 6. Okey, setakat ini calon Sekolah Rendah Agama Al-Muttaqin seramai 67 orang. Kalau ada pihak jabatan juga bagi kebenaran kepada sekolah, kalau ada calon yang sebelum ni dia ada menarik diri, mungkin awal-awal tahun hari tu dia tarik diri kerana takut bebanan peperiksaan, UPKK, kemudian UPSRA, lepas tu ada lagi UPSR. Pada awal tahun hari tu dia ambil keputusan tak nak terlibat dengan UPSRA. Jadi pada kali ini pihak jabatan memberi ruang kalau ada calon yang nak masuk semula, nak jadi calon, pihak jabatan benarkan untuk pihak sekolah daftarkan. Tapi saya
bagi Sekolah Rendah Agama Mutakin ni, setakat ni alhamdulillah semua calon mengambil peperiksaan UPSRA. Dan daripada kita punya survey juga, dalam 67 orang ni hanya 1%, 1-2% saja yang gagal lah, tak dapat mengikuti kelas PDPR. Dia boleh dikesan apabila PM mesej saja. Masa kelas PDPR tu dia tak hadir waktu kelas tersebut. Namun guru-guru menghubungi secara mesej kepada ni, ada jawapan lah. Maknanya dia masih lagi mengikuti kaitan sekolah. Ada sekolah yang murid tu langsung tak dapat dikesan. Sampai ikhtiar yang terakhir, guru-guru sekolah tersebut kata last ikhtiar nak pergi ke rumah lah, nak cari calon tu, supaya calon-calon yang telah daftarkan dapat mengikutilah peperiksaan. Namun Sekolah Rendah Agama Mutakin hanya 1-2% saja yang baru ni kita survey. Tapi alhamdulillah guru pun dah telah mengambil tindakan. Jadi saya harap pada hari ini ibu bapa yang mana ada dalam talian ni pun dapat memberi komitmen lah, supaya anak-anak dapat mengikuti, dapat menghadapi pentaksiran ni pada hari yang telah ditetapkan. Okey, terusnya. Okey, matlamat pentaksiran menilai tahap kemahiran, kebolehan dan penghayatan murid tahun 6 berdasar kurikulum Sekolah Rendah Agama, kurikulum Sekolah Rendah Agama. Ini antara yang matlamat ni, kita menilai tahap kemahiran, kebolehan. Maknanya dalam penilai pentaksiran ni kita nak nilailah kebolehan, kemahiran murid selama belajar 6 tahun di Sekolah Rendah Agama ni, dia dapat tak menunjukkan tahap keilmuan yang mereka dapat semasa belajar di Sekolah Rendah Agama. Jadi inilah antara matlamat pentaksiran yang diadakan. Okey, seterusnya. Okey, bidang yang dinilai. Kalau kita pelajaran darjah 6 ni, kalau di sekolah agama ada 9 subjek. Ada 9 pelajaran. Okey, yang pertama pelajaran pelajaran Al-Quran lah. Pelajaran Al-Quran, seperti mana saya sebut tadi, adalah kita akan buat secara lisan. Mana dinilai secara lisan. Manakala pelajaran Al-Quran, pelajaran bahasa Arab, yang kedua pelajaran bahasa Arab, ini pun dia akan dinilai secara bertulis dan juga secara tugasan. Okay, yang terusnya pelajaran fiqh. Pelajaran fiqh tadi dinilai juga secara bertulis dan 30% secara daripada tugasan. Kemudian pelajaran akhlak pun sama, 70% bertulis dan 30% tugasan. Mata pelajaran sirah pun sama juga, 70% bertulis dan 30% tugasan. Pelajaran tajwid dan tauhid sama, bertulis dan juga tugasan. Mata pelajaran jawi bertulis dan juga tugasan. Dan untuk mata pelajaran khat ni dia berbeza sikit dengan pelajaran lain. Dia bertulis tapi dia diberi soalan tu diberi kepada pelajar secara hard copy. Kita akan bagi soalan, bapa perlu ambil dekat sekolah. Kalau kita sekarang ni kaedah kita letak dekat pondok pengawal lah. Jadi pada tarikh yang akan dimaklumkan, pas semalam pun kami dapat pengesahan daripada pihak yang menguruskan untuk pelajaran khat ni, dia maklum pelajaran khat akan diberi maknanya sebelum tarikh pemula peperiksaan bertulis yang ditetapkan, dia akan bagi dan pelajar-pelajar boleh bawa balik. Maknanya soalan tu boleh bawa balik sebab khat ni dia
dia lebih kepada seni. Jadi kita tak ada risau dia nak apa nama meniru lah. Cuma kita harap kejujuran kepada ibu bapa. Bila bawa balik ni salah satu ni maknanya kita tak ada halangan untuk ibu bapa membantu mengajar, menulis. Maknanya dia kalau yang pakar lah. Maknanya dia ni, tapi tak dibenarkan tulisan tu adalah orang lain. Itu je. Sebab guru pun dapat nilai sebab dia dah mengajar anak-anak murid dia pun sendiri. Sebab penilaian ni pun akan diberi markah oleh guru-guru yang terlibat. Dia pun dah boleh menilai tulisan pelajar dengan tulisan orang dewasa. Tapi untuk pelajaran akhwat ni soalan akan diberi lebih awal untuk pelajar-pelajar bawa balik, ambil di sekolah dan buat di rumah. Okey, seterusnya. Okey, penilaian secara lisan dan pemerhatian tadi yang saya sebut tadi, penilaian secara lisan, bentuk penilaian dan juga ada secara amali. Ni ada amali, ni ada subjek-subjek lah yang akan diterangkan oleh Ustaz Tengku nanti. Kemudian penilaian cara bertulis, cara maya yang saya sebutkan tadi, dan penilaian cara tugasan rakaman video. Ni ada pelajaran-pelajaran yang dia bagi arahan buat cara rakaman video, ada macam-macam lah. Pelbagai kaedah yang diberikan mengikut subjek yang telah ditetapkan. Okey, terusnya. Okey, bentuk agihan penilaian. Okey, terusnya. Okey, ni yang saya penerangan awal tadi. Ini saya terangkan semula. Okey, bentuk penilaian Al-Quran secara lisan. Okey, untuk penilaian cara amali pelajaran fiqh. Pelajaran fiqh dia lebih kepada amali yang dilaksanakan dalam PCHI lah, amali solat. Kemudian dia adakan cara penilaian cara bertulis, cara maya. Dia tak ada cara lisan ataupun ada tugasan cara rakaman video atau tugasan, tidak ada. Okey, manakala pelajaran untuk pelajaran akhlak tertinggal. Pelajaran akhlak tak ada cara lisan, tak ada cara amali, dia ada bertulis dan dia ada secara pemerhatian. Penilaian cara lisan atau pemerhatian ni dalam bentuk PCHI lah yang saya nyatakan awal tadi, bentuk UPKK yang kita ambil maklum daripada pemakahan UPKK. Okey, untuk pelajaran tajwid dia akan laksanakan cara bertulis. Ni ada tugasan. Bahasa Arab pun bertulis tugasan, tauhid bertulis tugasan, sirah bertulis tugasan, jawi tulis dan juga tugasan, manakala dan juga akhir sekali khat secara tugasan dan bentuk bertulis lah. Okey, next. Okey, format agihan pemakahan mengikut mata pelajaran adalah seperti berikut. Okey, next. Okey, penilaian yang saya maklumkan awal, pemakahan dia secara 70% markah akan diambil daripada bertulis. Dan markah ni pun bila pelajar jawab cara kalau Google Form tu automatik markah dia dah boleh dapat maklum. Cuma saya tak pasti pihak jabatan kaedah ni di orang kata apa, soalan-soalan ni kita ada pakar-pakar yang telah diberi amanah. Adakah dia dipamerkan terus markah tersebut ataupun markah tu hanya akan dicampur semuanya, barulah nanti kita umumkan bersama keputusan pada tarikh yang ditetapkan. Okey. Jadi untuk ini guru-guru tak perlu lagi menyemak sebabnya jawapan-jawapan yang telah tu akan pihak maknanya dalam sistem Google Form tu dia akan terus ada kata apa, membantulah secara tak langsung guru-guru dalam menyemak soalan-soalan yang diberikan. Okey, untuk B
penilaian secara lisan ni 100% markah ni adalah mata pelajaran Al-Quran. Okay, markah Al-Quran adalah 100% yang saya katakan awal tadi. Okay, yang C, penilaian cara amali 30 markah. Next. Next untuk ni. Okay, 30 cara amali ni 30% markah daripada pelajaran fiqh. Okay. Maknanya digabungkanlah daripada 70% bertulis akan digabungkan menjadikan 100 markah. Masuklah pelajaran akhlak, pelajaran tajwid, bahasa Arab, sirah dan jawi. Okey. Next. Okey, manakala yang saya untuk pelajaran khat 100% daripada tugasan. Tugasan dari penulisan yang telah diberikanlah. Okey, next. Rumusan agihan markah. Ini pun rumusan dia, pembahagian markah 100% ujian syafawi, peratus 70% daripada bertulis dan 30% adalah daripada tugasan. Cumanya saya perbetulkan balik untuk akhlak yang kita akan ambil daripada penghayatan cara hidup Islam. Mana fiqh dia ada tugasan dia pun bentuk dalam amali. Amali ni pun pelajaran fiqh ni biasanya amali cara solat atau ambil wuduk yang berkaitan lah dengan tajuk-tajuk yang dipelajari pada tahun 6. Okey, yang lain-lain tu pelajaran tajwid apa semua tu nanti Ustaz Tengku akan nyatakan lebih rinci. Okey, terusnya ini penggradean mengikut format UPSRA berdasarkan skala. Okey, jika di akhir selesainya penilaian secara lisan tadi dan juga secara bertulis, nanti pihak Jawi akan kumpul dan keputusannya kita akan nilai secara skala dia 80 hingga 100 ialah grade A cemerlang, 60 79 B baik, 40 hingga 59 C memuaskan, 1 hingga 39 D tidak mencapai tahap minimum yang ditetapkan. Itu antara cara penggradean untuk PPKSRA. Okey, terusnya. Next, untuk peranan dan tanggungjawab umum pihak yang terlibat adalah seperti berikut. Ini peranan pertama, pentadbir sekolah. Pentadbir sekolah ni kami lah. Pertama, A, mengurus pelantikan jawatankuasa pengurusan PPKSRA seperti berikut. Penyarah PPKSRA kami diketuai oleh Ustaz Tengku. Kemudian pengawas peperiksaan. Pengawas peperiksaan ni pun dimandangkan setakat ini kita secara maya, maknanya melibatkan guru-guru di sekolah. Kemudian pemeriksa penilai pentaksir ni pun di kalangan guru-guru yang mengajar darjah 6. Yang keempat ni isu peperiksaan ni adalah saya maksudkan tadi berkaitan untuk menguruskan peperiksaan di sekolah yang diketuai oleh Ustaz Tengku lah. Seterusnya, B, mengurus dan mengemas kini pengisian maklumat calon edaran jadual pemakahan dan penelitian kelulusan. Ini menguruskan taklimat PKSRA kepada guru, ibu bapa, penjaga dan calon murid. Kita memandangkan kita guna secara kaedah maya ni ada had yang kapasiti terhad. Jadi kita fokus hari ni kepada ibu bapa yang mewakili calon anak-anak lah, supaya dapat mengambil maklum sebagai membantu anak-anak dalam menghadapi PPKSRA ni. Yang C, memastikan persediaan guru, ibu bapa, penjaga murid bagi penilaian PPKSRA sama ada secara bersemuka atau di atas talian. Ini kami guru-guru akan membantulah kalau ada ibu bapa atau calon murid bagi penilaian ni ada masalah masa bersemuka. Kalau kata secara bersemuka, insya-Allah lah kita
kalau pengalaman sebelum ni, 1-2 perkara tu kadang-kadang atas sebab dia kelalaian. Dulu kalau secara muka dia terlupa hari tersebut hari puasa, dia pergi ke sekolah kebangsaan. Kalau pengalaman masa bersemuka. Tapi kalau kali ni, kali cara atas talian ni, kita mungkin risaunya ada beberapa perkara yang bimbangnya. Atas pertama berkaitan dengan talian lah, talian internet ni. Dan yang kedua mungkin atas faktor gadget, yang peranti yang nak digunakan tu. Nanti saya minta kepada ibu bapa penjaga boleh maklumkan masalah-masalah kalau ada menghadapi berkaitan cara di atas talian. Yang D, menyelia pelaksanaan penilaian secara lisan dan tugasan mengikut prosedur yang ditetapkan. Ini kami pentadbir sekolah akan menyelia lah cara perkara-perkara yang saya terangkan tadi. Kemudian menyediakan maklumat keputusan PPKSRA pada jabatan. Ini setelah selesai semuanya, kami akan maklumat ni akan kami hantar kepada pihak jabatan. Kemudian terusnya next. Yang mengeluarkan sijil PPKSRA, ini pun mengikut format yang ditetapkan. Untuk maklumat, sijil ni akan dikeluarkan oleh pihak sekolah setelah pihak jabatan memberi bila dah keputusan dikeluarkan, dan sijil tu bila pihak jabatan akan bagi format dan kami akan keluarkan di sekolah. Maknanya cetak tu pihak sekolah yang kena cetak. Sebelum ni sijil tu dikeluarkan oleh pihak jabatan. Tapi kali ini pihak sekolah yang kena keluarkan sijil tu dengan mengikut format yang telah ditetapkan oleh pihak jabatan. Namun untuk makluman ibu bapa, sijil ni hanya sekali saja kita keluarkan. Maknanya kalau ada kerosakan atas sebab yang daripada pihak sekolah, kita boleh buat penggantian. Tapi kalau kerosakan, kehilangan tu atas sebab ibu bapa, kelalaian, perkara mungkin hilang di rumah ke apa, rosak, kena apa-apa perkara, pihak sekolah tak dibenarkan untuk mengeluarkan sijil kali kedua. Cuma mungkin dalam bentuk surat, itu pihak jabatan akan keluarkan arahan terusnya lah kalau perkara-perkara ini berlaku. Yang seterusnya, mengurus pengambilan, pengakhiran pengumpulan kertas soalan jika kaedah semuka. Ini saya kata tadi, kalau kaedah semuka dilaksanakan, perkara ni kena ubah balik lah. Maknanya tak ada secara talian. Tapi setakat hari ini masih diyakini bahawa pentaksiran ni akan dilaksanakan secara di atas talian. Melihat kepada kes-kes di negara kita ni masih lagi tinggi, dan terutama di wilayah dan juga Sarawak pun masih tinggi. Perkara bersemuka ni mungkin tak dilaksanakan lah untuk PPKSRA. Yang terusnya, menguruskan segala pengurusan perbelanjaan PPKSRA berdasarkan kewangan sekolah. Ini untuk kami pihak sekolah. Next. Untuk pengawas pentaksir ni saya tak perlu terangkan kot, sebabnya ini berkaitan dengan pengawas yang saya dah bagi penerangan kepada pengawas-pengawas. Cuma kita nak tengok yang terusnya, sebabnya ni macam perkara-perkara pengawas ni, pentaksir ni adalah guru-guru yang telah dilantik untuk mengawasi ataupun calon-calon yang akan mengambil peperiksaan ni. Jadi saya rasa slide ni tak perlu. Terus kepada ibu bapa. Yang ini saya mohon perhatian kepada ibu bapa. Pertama, memastikan ibu bapa bertanggungjawab kepada calon bagi setiap tugasan berikut. Yang pertama, ini perkara penting yang pihak jabatan minta highlightkan. Bila kita melaksanakan secara maya ni, keperluan peranti, gadget
komputer, laptop atau smartphone amat-amat diperlukan. Amat-amat. Sebab nak menggunakan ni semua menggunakan kata apa, bila pakai cara maya ni, perkara-perkara ni perlu disediakan untuk pelajar-pelajar menjawab secara maya. Kalau soalan-soalan cara maya ni maknanya nak kena ada lah peranti, gadget, komputer, ada juga smartphone. Kemudian yang terusnya, kena sediakan kertas putih, buku tulis, bahan yang sesuai untuk tugasan. Maknanya ni ada tugasan-tugasan yang pelajar-pelajar kena buat, maknanya dia perlu sediakan kertas putih, buku folio, maknanya kena sediakanlah mengikut arahan yang akan diberikan oleh Ustaz Tengku nanti, mengikut subjek-subjek yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat, alat tulis bagi penyertaan, maknanya dah alat-alat tulis. Kalau di atas talian, kita maknanya pelajar bersedia lah dengan sistem yang akan diguna pakai. Tapi saya rasa pelajar-pelajar di sekolah rendah agama ni pun dah berpengalaman menjawab secara Google Form. Sebabnya sekolah agama pun banyakkan guru pun ada latihan-latihan diberikan secara Google Form. Dan sekolah kebangsaan pun saya difahamkan juga ada yang menggunakan Google Form dan juga ada yang menggunakan Google Classroom. Ya. Okay, ada cadangan yang saya baca tadi, memang ada minta supaya tugasan ni dimasukkan dengan Google Classroom. Nanti pihak Rustia akan cuba ni lah, cuba buat perkara tersebut. Okay, kemudian memastikan calon mengikuti sesi penilaian seperti yang dijadualkan oleh guru, pengawas atau pentaksir. Ni kita harapkan masa, sebabnya peperiksaan cara maya ni dia ada masa dia. Dia tak ada 24 jam pada pelajar nak buat bila-bila hari lain ke, tak. Dia ada masa yang telah ditetapkan. Jadi diminta ibu bapa dapat memberi perhatian supaya anak-anak apabila pada tarikh yang telah ditetapkan yang kita sebutkan tadi, dia bersedia untuk mengikuti atau menjawab soalan yang diberikan. Kemudian memastikan calon bersedia bagi sesi penilaian. Ini yang saya sebutkan tadi. Terusnya menghubungi guru penyarah PKSRA di sekolah jika ada masalah dengan segera. Ini saya mohon sangat-sangat kepada bapa, kalau ada masalah waktu sebelum atau hari kejadian, maklumkan segera dengan pihak sekolah supaya kita ada alternatif lain yang boleh membantu untuk memastikan calon kita ni dapat mengambil peperiksaan tanpa masalah lah. Jadi kita, sebab ni kali pertama dilaksanakan secara atas talian penilaian ni. Jadi kita mungkin ada kelemahan-kelemahan yang timbul, tapi kita cuba minimumkan dia supaya tak berlaku. Saya mohon kerjasama agar dapat kata apa, perkara masalah yang timbul segera dilaporkan kepada kami. Okey, seterusnya. Sebelum tu ada satu, mungkin saya tertinggal dekat laptop. Naik balik. Okey, memastikan data dan talian. Ni yang ada berkaitan. Yang saya tertinggal ni, data dan talian internet ni baik. Yang ni bagi sesi atas talian ni, maknanya data dan talian ni berada dalam keadaan baik. Maknanya waktu hari tu, kalau yang pakai prepaid, dia punya dah cukup lah untuk waktu tempoh yang ditetapkan. Takutnya tengah-tengah jawab, tiba-tiba hilang. Kadang macam bila online ni, memang saya sendiri pun beberapa kali bila buat cara online, nak pamerkan, nak slide, nak tayangkan benda ni macam ni pun, slide ni pun diminta di guru-guru membantu. Kalau ikut saya punya slide dekat saya, tak boleh, dia hilang lah dan sebagainya. Ini antara benda-benda yang terpaksa hadapi lah ketika berada di atas talian ni. Okey, seterusnya. Okey, ini calon murid. Calon murid ni maknanya saya mohon kepada bapa dapat memberi
pemahaman kepada anak-anak. Kalau ada yang bersama hari ini pun, bersama ibu bapa boleh dengar lah tentang arahan ni. Memastikan calon memahami arahan dan tanggungjawab seperti berikut. Calon perlu bersedia 15 minit sebelum penilaian secara lisan atau bertulis bermula. Maknanya bersedia 15 minit sebelum penilaian berlisan bertulis tu dah bersedia untuk kata apa, mendengar atau arahan daripada guru. Jadi kita soalan-soalan yang akan diberikan tu, pelajar perlu mendengar dan melihat paparan soalan yang dibaca oleh guru pengawas pentaksir. Ini antara kaedah yang dilaksanakan lah. Kemudian yang seterusnya menjawab soalan lisan yang disoal oleh pentaksir jika ujian lisan. Okey, seterusnya menulis jawapan bagi item penilaian yang dipaparkan secara dalam talian atas bahan bercetak yang diberikan oleh guru pentaksir dengan cara yang betul. Okey, seterusnya menyiapkan bahan tugasan dalam tempoh yang ditetapkan dan seterusnya tidak menggunakan pihak luar bagi membantu menjawab soalan dalam kertas soalan yang bercetak atau soalan di atas talian. Okey, jadi ini perkara ni kami minta kerjasama daripada ibu bapa. Okey, tidak menggunakan khidmat orang luar lah untuk bantu jawab soalan ni. Sebab kalau cara talian ni kita ada tempoh dia. Jadi sebab ni benda ni dilakukan di rumah, kita mohon kejujuran untuk pelajar-pelajar menjawab dengan kefahaman selama mana dia belajar untuk pelajaran tersebut. Jadi cuma saya minta ibu bapa membantu dari segi penyediaan peranti tersebutlah supaya tidak ada masalah memantau. Bila dia menjawab tu, kita serah kepada anak-anak kita untuk menjawab bagi pihak diri dia. Okey, terusnya. Okey, plan tindakan PPKSRA. Okey, perkara plan ni yang kami susun lah, pihak jabatan susun, maknanya kita daripada Ogos ni kita dah memaskini calon-calon yang ambil profesor sehinggalah September, dalam tempoh sebelum 1 bulan September ni. Perkara ni pun kita dah kemaskini di peringkat sekolah dan jabatan. Okey, manakala pelaksanaan ujian yang saya maklumkan tadi 1 hingga 15 Oktober 2021 peringkat sekolah. Kemudian pelaksanaan ujian bertulis 21 hingga 1 November. Ingat tarikh 21 hingga 1 November peringkat sekolah. Ni adalah ujian bertulis. Manakala penandaan pemeriksaan ni akan dilakukan oleh pihak sekolah dan jabatan bermula selepas pelajar tersebut selesai saja 21 bulan tu, pada masa sama sekolah dan jabatan akan mula memeriksa. Tidak seperti sebelum ni. Sebelum ni kita selesai tunggu habis tarikh akhir periksa, kemudian seminggu selepas tu kita kumpul soalan di pusat peperiksaan baru kita tanda mengikut pengawas ataupun pemeriksa yang dilantik. Tapi kali ini dah selesai pada tarikh 21 hari bulan, contohnya untuk subjek pertama tu dia akan terus ditanda diperiksa oleh pemeriksa yang dipilih lah. Okay, kemudian pemakahan akan diisi oleh guru-guru pada 8 hingga 10 November di tingkat sekolah jabatan, dan keputusan analisa ni akan dihantar kepada pihak sekolah. Pihak sekolah akan hantar kepada pihak jabatan dan pihak JKTPP ni termasuk saya di Jabatan Agama bersama rakan-rakan kami akan buat analisa, dan tarikh pengumuman akan diumumkan oleh pihak Jawi, sama ada pengarah Jawi. Biasanya pengarah Jawi akan umumkan. Kemudian selepas tu kita akan serah, pihak jabatan akan serahkan kepada pihak sekolah, dan keputusan akan diedarkan pada 22 hingga 26 di peringkat sekolah. Okay, next.
Okay, ini jadual keputusan prosedur peperiksaan. Okay, jadual peperiksaan ni diedarkan ke pusat peperiksaan bermula 27 Ogos yang lepas. Kemudian taklimat pun dah diadakan sebelum ni. Jadi itu sebab tu taklimat diadakan pada 24 Ogos. Jadi kami diarahkan oleh pihak jabatan untuk mengadakan taklimat kepada ibu bapa pada minggu inilah. Maknanya pada ada semalam yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan juga pada hari Ahad. Jadi hari ini kita dah adakan taklimat untuk pentaksiran ni. Seterusnya, next. Keputusan yang akan dikeluarkan oleh pihak sekolah perlu mendapatkan pengesahan jabatan sebelum CJ dicetak. Ini saya yang apa pertimbangan yang saya terangkan awal tadi ya. Okay, next. Okay, sijil akan diberi kepada calon-calon yang mengikuti PPKSRA sahaja. Calon yang tak ambil PPKSRA, pihak sekolah tak dapat keluarkan walaupun dia pelajar darjah 6. Okay, dan pihak sekolah akan bertanggungjawab mengawal selia sijil-sijil yang dikeluarkan. Seperti yang saya sebut tadi, kiranya berlaku kerosakan atau kehilangan, kalau di peringkat berlaku tu di peringkat ibu bapa, kita tak cetak semula, cuma kita mungkin akan keluarkan surat akuan memperbarui keputusan PPKSRA menggantikan sijil PPKSRA yang hilang. Okey, seterusnya. Panduan penilaian penaksiran kurikulum sekolah Jabatan Agama Islam disediakan untuk memastikan pengurusan pelaksanaan pengikut prosedur yang ditetapkan, sistematik, lancar, berkualiti dan memenuhi kriteria penilaian secara holistik. Okay, next. Okey, itu saja untuk taklimat saya bagi PPKSRA. Pentaksiran, penilaian dan pentaksiran kurikulum sekolah rendah agama PPKSRA. Nanti soalan yang ditulis oleh bapa nanti kita akan jawab selepas taklimat kedua oleh Ustaz Tengku. Okey, itu saja. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan semula kepada Ustaz Nas. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Guru Besar atas maklumat serta perkongsian yang agak padat bagi saya berkaitan dengan PPKSRA. Diharapkan kepada ibu bapa dapat mengambil maklumat-maklumat dan disampaikan kepada anak masing-masing lah. Okey, seterusnya kita beralih kepada sesi yang kedua iaitu berkaitan dengan tugasan-tugasan yang anak tuan-puan patut laksanakan. Okey, kita teruskan dengan menjemput dan mempersilakan Ustaz Tengku Muhammad Khaidir bin Tengku Zahari untuk meneruskan sesi yang kedua. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Ustaz Nas. Jadi saya tak nak melengahkan lagi masa tuan-puan. Ini ialah tugasan yang kita akan, saya share sekali. Okey, nampak semua? Nampak Nas? Nampak Ustaz. Nampak. Okey, untuk seperti yang kita sedia maklum, yang Ustaz Nisham bagi tahu tadi, UPSRA akan ditukarkan kepada PPKSRA, iaitu penilaian yang kita sedia tahu tadi lah. Jadi untuk pembahagian tugasan, saya pergi kepada yang pertama iaitu untuk subjek Al-Quran. Saya ulang balik untuk subjek Al-Quran, permarkahan untuk PPKSRA adalah 100% melalui ujian syafawi Al-Quran. Jadi, yang mana Ustaz Nas, guru kelas tahun 6 Adenin, dan Ustazah Zabedah, guru kelas tahun 6 Naim, dia, setahu saya dia telah pun membuat ujian syafawi Al-Quran kepada anak-anak murid. Kecuali kalau pelajar tu belum lagi syafawi dengan guru kelas mereka. Jadi,
100% adalah daripada ujian syafawi Al-Quran. Jadi yang mana belum ataupun yang mana dah tu buat yang terbaik lah. Itu adalah markah untuk subjek Al-Quran bagi PPK SRA. Okey, ini dah yang ni siap Al-Quran. Okey. Yang seterusnya ialah berkaitan dengan akhlak. Okey. Akhlak 70% adalah melalui ujian. Ujian ini akan dilaksanakan menggunakan online, iaitu menggunakan, tak silap saya, menggunakan Google Form. Dan dia ada masa yang tertentu sahaja. Jadual akan saya edarkan, tak lama lagi lah saya akan edarkan jadual bila kita nak masuk ni, nanti saya akan bagi tahu. Dan pastikan bila mana dah mula ujian untuk semua subjek ni, yang bawah ni, untuk semua subjek yang bawah yang ujian bertulis ni, bila mana dah ada waktu yang ditetapkan, jadi kena masuk. Sebab saya dimaklumkan bahawa siapa yang tak masuk ujian pada waktu yang ditetapkan, tiada ulangan. Maknanya tak adalah markah 70% tu kalau dia tak masuk yang ni. Jadi pentinglah untuk semua ibu bapa tahu dan aturkanlah jadual yang sesuai, masa yang sesuai untuk anak, mengikut masa yang ditetapkan untuk ujian bertulis. Okey, soalan kejap lagi nanti saya buka soalan. Okey, 30% lagi adalah melalui penghayatan cara hidup Islam. Penghayatan cara hidup Islam, saya dah dapat semua markah yang telah Ustaz Nas dan Ustazah Zabedah ambil daripada anak-anak perempuan. Jadi daripada 100 markah penghayatan cara hidup Islam, kami akan dapatkan markah sebanyak 30%. Ada kiraan dia kan. Jadi kita akan dapat 30% PCHI dan akan dicampurkan dengan 70% nanti markah yang dia akan exam. Okey, untuk fiqh pun sama. Ujian bertulis 70%, manakala amali solat yang telah saya dapat markah tu akan didapatkan markah sebanyak 30% dan dicampurkan dengan 70% markah ujian nanti. Okey, untuk subjek tajwid, bahasa Arab, tauhid dan sirah dan juga jawi akan dibuat dengan tugasan-tugasan. Okey, ujian bertulis 70%, manakala 30% lagi tugasan. Okey. Dan last sekali adalah khot. Khot 100% adalah melalui tugasan. Ya, Ustaz Nisham bagi tahu tadi, sekolah akan dapat soalan dan kami akan edarkan kepada ibu bapa untuk diorang dapatkan soalan dan siapkan di rumah masing-masing, kemudian hantar balik. Dan tugasan tu tak bolehlah mak ayah buat, kena kejujuran lah. Pelajar sahaja yang boleh buat. Okey. Seterusnya, kita masuk kepada tugasan. Tugasan yang pertama iaitu untuk tugasan mata pelajaran tauhid. Okey, ini adalah panduan pelaksanaan tugasan pentaksiran pusat bagi mata pelajaran tauhid. Tugasan yang diberikan oleh jabatan kepada semua pelajar di Sekolah Rendah Agama di Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan ialah tugasan buku skrap. Okey, tugasan ini, kertas ini mengandungi satu tugasan sahaja iaitu buku skrap. Calon dikehendaki menyiapkan tugasan mengikut masa dan tempoh yang telah ditetapkan. Bermakna kat sini untuk mata pelajaran tauhid, pelajar perlu membuat buku skrap. Dan cara pelaksanaan, cara nak buat buku skrap ini akan diterangkan nanti oleh guru mata pelajaran, insya-Allah. Saya cuma menerangkan apa yang tugasan yang diberikan. Okey, dan saya masuk sikit iaitu tajuk untuk buku skrap tersebut untuk mata pelajaran tauhid ialah salah satu daripada tajuk mukjizat ataupun beriman pada hari kiamat. Tetapi jabatan cakap boleh guru mata pelajaran memilih ataupun memberi penekanan kepada salah satu sahaja. Ataupun kalau guru mata pelajaran tu cakap boleh ambil dua-dua, tak ada masalah. Nak ambil dua-dua. Ataupun guru mata pelajaran cakap okey, beriman pada hari kiamat lagi senang untuk kamu buat. Jadi ustazah syorkan kamu buat hari kiamat. Boleh, tak ada masalah. Nanti
penghasilan nanti atas berdasarkan kepada penerangan guru mata pelajaran nanti. Cuma untuk hari ini kita dengar apakah tugasan yang diberikan untuk mata pelajaran tauhid. Okay. Jadi untuk mata pelajaran tauhid, pelajar dikendaki membuat buku scrap untuk mendapatkan lagi markah 30%. Ya, okay, boleh. Okey, seterusnya ialah untuk mata pelajaran tauhid. Okey, untuk mata pelajaran untuk mata pelajaran tajwid, tadi tauhid. Untuk mata pelajaran tajwid, pelajar dikehendaki membuat pun sama, buku scrap juga. Pun sama. Jadi dah dua dah buku scrap tu. Okey, manakala tajuknya ialah hukum qalqalah dan hukum mim sakinah. Hukum qalqalah ataupun hukum mim sakinah, macam tadi juga, guru mata pelajaran akan beri penekanan yang mana, prioriti mana yang dia orang pilih lah. Okey. Okey, ni untuk mata pelajaran tajwid pun sama, buku scrap, boleh catat nanti ataupun nanti saya akan share slide ni pada ibu bapa semua. Okey, yang ketiga ialah untuk mata pelajaran sirah. Untuk mata pelajaran sirah, tugasan bagi memenuhi 30% pemarkahan PPK SRA iaitu buku scrap ataupun rakaman bercerita. Buku scrap ataupun rakaman bercerita. Calon dikehendaki memilih salah satu tugasan tersebut. Okey. Yang ni guru mata pelajaran akan bagi tahu yang mana yang bersesuaian mengikut kaedah yang memudahkan pelajar untuk mendapat markah. Kalau guru kelas rasa bercerita lagi senang untuk dapatkan markah, nanti guru mata pelajaran akan beri prioriti pada itulah. Okey. Okey, ini untuk mata pelajaran sirah. Okey, ada dua, buku scrap dan rakaman bercerita. Seterusnya ialah 30% pemarkahan untuk mata pelajaran jawi iaitu dua tugasan, pilih salah satu. Yang pertama ialah projek iaitu surat kiriman rasmi. Yang kedua ialah ujian lisan. Untuk surat kiriman rasmi untuk mata pelajaran jawi haruslah 100% menggunakan tulisan jawi. Sama lah sebab ni kan mata pelajaran jawi. Okey, ujian lisan pun sama. Ujian lisan ni ada soalan, guru akan bertanya pada soalan pada murid dan murid kena jawab. Macam tu. Dia ada soalan dia. Nanti ada satu soalan tu yang murid kena baca, guru dengar, macam tu. Nanti guru mata pelajaran akan terangkan. Dan tak silap ini saya dengar guru mata pelajaran untuk jawi ni dia memilih untuk buat ujian lisan. Dia lagi membantu pelajar untuk dapat markah. Nanti guru mata pelajaran akan beri penekanan kat mana tugasan yang guru mata pelajaran pilih bagi memudahkan untuk pelajar mendapat markah. InsyaAllah. Okey, seterusnya ialah mata pelajaran bahasa Arab. 30% untuk pemarkahan PPK SRA mata pelajaran bahasa Arab melalui dua tugasan. Pilih salah satu. Yang pertama ialah rakaman video dan yang kedua ialah buku scrap. Yang ni Ustaz Nas bahasa Arab. Jadi saya dengar itu Ustaz Nas cakap rakaman video lagi memudahkan untuk pelajar buat dan untuk mendapat markah. Jadi kita tengok nanti penerangan Ustaz Nas untuk subjek bahasa Arab. Okey, jadi cukuplah 5 tugasan. Cukuplah 5 tugasan yang diberikan. Jadi untuk subjek khot macam saya maklumkan tadi, pihak jabatan akan beri soalan kepada sekolah dan kami akan maklumlah kat ibu bapa untuk ambil soalan tu dan kami ada masa yang tertentu untuk hantar balik untuk dapatkan markah. Okay, semua pemarkahan akan dinilai oleh guru mata pelajaran. Kecuali 70% pemarkahan yang
ujian bertulis yang ditetapkan oleh jabatan, nanti kami akan dapat bila mana pelajar dah siap jawab, kami akan dapat detail pelajar berapa markah dan kami akan combine, barulah dapat markah sepenuhnya bagi 100%. Okey, itu sahaja taklimat tugasan daripada saya. Kalau ada soalan nanti boleh ajukan di ruangan chat, nanti saya ataupun Ustaz Nisha ataupun guru mata pelajaran akan cuba jawab. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ustaz Nas. Okey, terima kasih kepada Ustaz Tengku atas penerangan berkaitan dengan pelaksanaan ataupun tugasan PPK-SRA bagi tahun 2021. Okey, untuk makluman para ibu bapa, pihak guru kelas, guru subjek sendiri yang Nas, line slow Nas, tak dengar. Hilang suara Nas. akan memberikan penerangan lebih detail guru mata pelajaran akan memberikan taklimat yang lebih detail lagi lah berkaitan dengan pelaksanaan ataupun tugasan yang perlu dilaksanakan oleh anak tuan-puan bagi mendapatkan 30% lagi Okey, seterusnya saya akan bacakan soalan. Terdapat beberapa persoalan yang menimbulkan kekeliruan bagi pihak ibu bapa. Okey, antaranya adalah ada yang bertanya, adakah slide akan dikongsikan? Okey. Jawapannya adalah ya. Slide ini akan dikongsikan kepada semua ibu bapa yang berada dalam grup kelas masing-masing lah, tahun 6 Adenin dan juga tahun 6 Naim. Okey, jelas Dan soalan yang kedua, adakah tugasan-tugasan yang diberikan sebelum ini diambil kira juga untuk pentaksiran? Untuk makluman, saya menjawab untuk makluman para ibu bapa, markah-markah yang sebelum ini kita juga mengambil kira juga, sebabnya setiap subjek itu ada tajuk-tajuk yang berkaitan. Seperti contoh dalam bahasa Arab juga saya menilai mungkin ada pelajar-pelajar yang tidak dapat mengikuti kelas-kelas semasa sesi kelas bahasa Arab saya laksanakan. Mungkin kita akan ambil inisiatif yang menilai kepada murid-murid sebelum ini pernah menghantar tugasan dan sebagainya. Dan soalan yang seterusnya adalah, boleh tak markah anak-anak setakat yang diterima oleh guru-guru dikongsikan bersama parent masing-masing? Yang ini saya mohon kepada SUP untuk memberikan serta menjelaskan kepada ibu bapa. Dipersilakan. Okay, terima kasih Ustaz Nas. Boleh tak markah anak-anak setakat diterima guru di-sharekan bersama parent masing-masing? Okey, markah sepatutnya tak boleh kita nak share lah, sebab markah tu kan personal kan. Jadi boleh untuk budi bicara, boleh markah PCHI dan juga amali solat, boleh cuba deal dengan guru kelas untuk bertanya berapakah markah anak saya dapat. Itulah, boleh tanya secara personal lah kepada guru kelas. Atas budi bicara guru kelas, insya-Allah. Guru kelas boleh Ustaz Nas? Okey, boleh. Untuk makluman ibu bapa, guru-guru SRM Mutaqin ni tak berapa kejam sangatlah. Okey, insya-Allah. Tak berapa kejam sangat, insya-Allah. Okey, kita pun menilai beberapa sudut lah, kita faham. Takkan kita nak menggagalkan anak-anak murid kita sendiri. Okey. Dan ada soalan yang bertanya, boleh tak anak diberi peluang sekali lagi untuk pentaksiran tilawah yang ingin membuat pentaksiran ulangan memandangkan markah telah diambil pada pentaksiran UPKK yang lepas? Okey, yang ini juga bergantung kepada guru kelas. InsyaAllah boleh Nas. Kalau 6 Adenin tu boleh je, tak ada masalah. Saya on je. Mungkin Naim pun sama juga. Okey, maksudnya terjawab soalan. Soalan dari Zulaika Abdul Ghani. Saya ingin bertanya, adakah untuk permohonan sekolah menengah nanti pelajar boleh buat permohonan sekolah di luar Kuala Lumpur? Okey, yang ini saya mohon penjelasan
daripada pihak Ustaz Nishan lah sendiri. Okey, untuk makluman ibu bapa, mana-mana sekolah di negara kita ni, mana ibu bapa nak memohon, kita CJ UPSRA atau PPKSRA ni sebenarnya dah diiktiraf oleh KPM. KPM dah iktiraf kita, jadi sebagai tambahan lah. Sebelum ni pengalaman saya mengajar dulu, orang kata apa, sijil UPSRA ni tak diambil kira masa sebelum ni, tapi dah semenjak pihak Jawi dah ada MOU dan di pihak jabatan pun kita ada kader daripada KPM yang bekerja di pihak jabatan. Jadi orang kata apa, kesepahaman tu dah ada. Jadi CJ ni pun dah diberi pengiktirafan, maknanya dia satu bonus. Sebelum ni hanya UPKK, antaranya UPKK dia ambil kira. Tapi bila dah UPSRA pun diambil kira, CJ ni dah diiktiraf. Jadi pihak ibu bapa boleh gunakan untuk orang kata apa, masukkanlah dalam permohonan. Tak kira lah di mana-mana sekolah pun. Kalau biasa sekarang ni kita utama di sekolah wilayah lah, wilayah Persekutuan KL, Putrajaya dan juga Labuan yang mana di bawah pentadbiran Jawi juga. Antaranya saya sebut tadi sekolah menengah ada 2. Dan selain daripada tu sekolah-sekolah KPM pun ada juga beberapa sekolah KPM di peringkat wilayah ni. Memang diberikan keutamaan lah kepada pelajar kalau ada CJ tu tapi kalau luar wilayah pun sama. Maknanya kalau sekolah tu dia ambil kira, banyak benefit lah kepada calon pelajar kita. Okey, itu saja. Okey, terima kasih kepada Ustaz Nishan atas jawapan kepada soalan tersebut. Okey, ada yang bertanyakan Puan Sri Wahyuni mencadangkan agar pihak sekolah menggunakan Google Classroom untuk memudahkan ibu bapa memantau tugasan yang diberikan kepada anak-anak. Okey, untuk makluman kalau kita masukkan dalam Google Classroom, tugasan yang diberikan ini kadang-kala kita tak berapa cakna sangat dalam Google Classroom. Bagi saya much better kalau kita masukkan dalam medium yang sentiasa kita buka seperti WhatsApp dan juga Telegram, memudahkan para ibu bapa untuk memantau tugasan anak-anak mengikut tarikh yang ditetapkan. Kemudian soalan seterusnya, bilakah permohonan kemasukan ke sekolah-sekolah agama wilayah dikeluarkan? Ini juga mohon jawapan dari Ustaz Nishan lah. Okey, setakat ini saya tak dapat lagi daripada pihak jabatan. Biasanya dia akan bagi bahan kepada sekolah. Kemudian kita akan wawarkan kepada ibu bapa lah. Biasa setakat ini kami tak dapat ni lagi. Kadang-kadang kalau pihak ibu bapa mungkin boleh tengok kepada portal, kalau Mawib tu boleh check kalau nak masuk sekolah Mawib lah. Mawib di Jawa Jawi, Mawib sebenarnya 2 buah sekolah. Itu setakat ini kami tak dapat, saya kata apa, di peringkat sekolah ni belum lagi dapat maklumat untuk calon-calon bagi orang kata apa, memohon apa nama ni, sekolah-sekolah yang ataupun kata apa, iklan yang dikeluarkan kami belum dapat lagi. Ini kalau ada nanti kami akan share. Okay, dan ada soalan saya terus jawapan. Ada soalan yang tanya bagaimana dengan UPKK. Ada soalan saya terus jawab. Adakah UPKK masih akan diteruskan? Okey, kami pun dah agak dah soalan ni. Kami peringkat jabatan pun dah bincang dah benda ni. Memang akan ada pertanyaan. Mana-mana sekolah yang saya survey pun yang dah buat taklimat seperti ini pun soalan yang sama ditanya oleh bapa, adakah UPKK akan diteruskan? Okey. Saya nak maklumkan bahawa setakat hari ini, sebab jawapan ni pun diberi oleh pihak jabatan. Setakat hari ini 29 bulan 8 hari ini UPKK diteruskan secara bersemuka. Setakat hari inilah jawapan yang saya boleh bagi kepada ibu bapa
yang akan ambil periksa, sebabnya calonnya ada pelajar darjah 5 2021 dan juga darjah 6 2021. Yang ni maknanya ada 2 calon. Jadi setakat hari ini UPKK diteruskan, tak dibatalkan dan dilaksanakan secara bersemuka. Walaupun ada juga, kami pun berbahas juga di peringkat jabatan sebab ada jawab ni kan. Tapi bila benda ni di bawah, sebenarnya untuk UPKK ni dilaksanakan oleh JAKIM. Bila JAKIM, dia keputusan atas dia, mungkin menteri dia yang akan memberi keputusan kata putih akhir ataupun ketua pengarah JAKIM. Kalau di UPSRA ni, pengarah Jawi saja yang pengarah saja boleh bagi keputusan, sebab tu UPSRA dibatalkan. Tapi kalau peringkat UPKK ni dia melibatkan seluruh Malaysia. Walaupun banyak pertanyaan macam mana calon nak datang bersemuka dengan macam kes sekarang ni kan. Jadi kami pun dah bincang macam mana kalau ada persoalan ni dikemukakan. Setakat hari ini saya jawab adalah jawapan daripada pihak jabatan daripada masih lagi diteruskan secara bersemuka. Kalau ada perubahan akhir, dibatalkan atau secara online tu ataupun kaedah lain yang akan digunakan, kami akan maklumkan. InsyaAllah nanti kita akan kalau ada ni kita akan buat taklimat khusus kepada darjah 5 untuk arahan terbaru. Sebabnya setakat hari ini saya dapat jawapan adalah masih diteruskan. Okey, itu untuk jawapan UPKK lah. Okey. Okey, soalan yang saya baca soalan yang terakhir lah. Boleh tak guru dapat hubungi mana-mana parents, anak-anak yang ada tugasan yang diambil markah tapi tak dilaksanakan oleh anak-anak? Okey, untuk makluman ibu bapa juga, kami sebagai guru-guru mata pelajaran sering ber-WhatsApp dan juga Telegram maupun call kepada ibu bapa untuk mengingatkan agar tugasan-tugasan yang diberikan dapat dihantar semula. Okey, untuk tugasan-tugasan yang berkaitan dengan PPK SRA ni, insya-Allah guru-guru mata pelajaran akan sentiasalah seiring untuk mengupdate bahawa untuk memaklumkan kepada ibu bapa dan meminta ibu bapa untuk sentiasa memberikan respon lah kalau guru-guru menelefon ataupun menghubungi melalui WhatsApp. Mohon sangat-sangat ibu bapa merespon dengan keadaan segera lah. Okey, kalau pihak sekolah masih gunakan Telegram, mohon pin tugasan yang ada sebab terlalu banyak. InsyaAllah kita akan pin selalu berkaitan tugasan-tugasan yang dikatakan agak penting buat setakat ini. Okay, saya rasa itu saja dari saya. Saya juga mewakili pihak sekolah SRA Al-Muttaqi memohon ribuan kemaafan dan juga memohon jika ada salah dan silap sepanjang saya mengelulikan majlis pada pagi ini. Saya tambah sikit, ada pertanyaan tu saya nak jawab, ada satu perkara tu. Okey, boleh Ustaz insya-Allah. Yang ada tanya berkaitan dengan permohonan sekolah semaka lah, Sekolah Menengah Kuala Lumpur, Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur tu kena lihat web KPM lah, sebab sekolah semaka tu di bawah KPM. Sekolah agama yang di bawah Mawid hanya 2 je. Semesta, sekolah menengah Tafiz tu, dan satu lagi Semar Mawid. Itu melalui web Semar Mawid. Kalau buka Mawid punya mungkin. Setakat ini saya kata daripada kami tak dapat apa maklumat tu. Tapi kalau untuk sekolah di bawah KPM, tuan-tuan boleh rujuk kepada web KPM lah. Kalau kata itu di bawah KPM. Jadi kena tengok sebab KPM kalau dia share kat kami akan share dengan ibu bapa. Okey, untuk yang pemakahan tadi pun saya maklumkan setakat ini kalau kita ni menggunakan budi bicara, kalau ikut arahan, kalau ikutnya setiap makah dirahsiakan sehingga tarikh pengumuman. Kita tak nak nanti jadi satu keputusan yang kata apa akan dah awal dah dapat ni. Tapi setakat ni kami guru-guru pun dari segi kami pun diingatkan, dan kami kata apa dari segi 30% tu kita tidaklah beri markah kata apa sampai bawah daripada 10. Kita akan bantu tu, sebab tu dibagi 30% tu sebab nak cari jalan macam mana nak bantu.
Sebab sebenarnya soalan melalui Google Form atau bertulis ni lebih susah daripada buat tugasan. Bila buat tugasan ni dia sebenarnya nak membantu pelajar. Jadi kita dari situ guru-guru pelajaran akan membantu murid-murid calon untuk mendapatkan markah, kalau boleh dapat markah penuh 30%. Kita kalau nak share awal tu takut nanti dia ada rasa. Tapi kami kalau kita kongsikan tu dapat rahsiakan lah supaya jangan disebarkan kepada pihak ibu bapa lain, sekolah lain bagi tahu pula. Saya dah tahu lah anak adik saya. Tapi macam kata pelajaran Al-Quran tadi, kalau yang nak dapat ulang, sebab yang pihak jabatan bagi tahu asalnya kita gunakan UPKK ni sebab kita tak nak membebankan pelajar 2-3 kali yalah, bila melibatkan lisan ni, pelajar ni dia ada pelbagai kategori. Kadang dia nervous bila berhadapan dengan guru cara bersemuka atau cara online, tambah online pula kita ni, dia takutnya pemakahan tu ni. Tapi kalau ada yang masih tak puas hati, kita boleh ulang insyaAllah seperti mana yang disebutkan oleh pihak Ustaz Tengku tadi. Untuk membantulah, kita sebenarnya nak membantu pelajar-pelajar ni mendapat markah sebaik yang mungkin. Cuma dekat objektif nanti tu, itu yang kita tak boleh nak bantu. Itu atas kemahiran, kemampuan pelajar-pelajar menjawab soalan-soalan dengan sedaya upaya pengetahuan dia lah. Okey. Yang lain-lain tu untuk tugasan-tugasan lain tu saya minta maaf bagi pihak sekolah, guru-guru jika ada kelemahan waktu untuk bagi anak-anak darjah lain lah, 1, 2, 3, 4, 5. Kita pun ada juga di kalangan kita ni pun masih ada yang alhamdulillah yang menggunakan Google Classroom, ada guna kaedah macam-macam. Kita pun dalam proses bila tahun kedua ni kita menambah baik lagi sistem kaedah yang digunakan. Sebelum ni mungkin kali pertama tahun 2020 tu masih tercari-cari, teraba-raba apa kaedah nak buat kan. Tapi tahun 2021 ni kita dah upgradekan sikit. Jadi ada juga yang terlepas pandang. Macam tadi kata Telegram minta pinkan. Mungkin ada yang terlepas pandang. Tugasan yang diberi tak dipinkan. Mungkin ibu bapa tak dapat. Tapi insyaAllah apa-apa. Saya mohon kepada ibu bapa dapat bagi feedback yang positif kepada sekolah cadangan yang baik. Kepada sekolah untuk kami menambah baik. Dari segi PDPR atau pelaksanaan apa-apa program untuk anak-anak kita. Semoga SRA Mustaqim ni antara sekolah-sekolah terbaik di wilayah Bukit. InsyaAllah kita doakan sama-sama. Okay, jadi saya bagi pihak sekolah mohon maaf lah jika ada kekurangan. Jadi kalau minta kerjasama ibu bapa membantu, ada apa-apa saja perkara yang boleh kita memberi tambah baik nilai kepada Sekolah Rendah Agama Mustaqim untuk kebaikan anak-anak kita. Itu saja. Wallahualam. Terima kasih. Minta maaf boleh saya mencelah sikit berkaitan dengan ada soalan tadi, adakah tugasan-tugasan sebelum ni dikira untuk pemarkahan ni? Tugasan-tugasan yang guru bagi kat pelajar sepanjang PDPR akan dikira untuk peperiksaan semester 1 disebabkan peperiksaan semester 1 tak dapat dijalankan. Jadi pihak sekolah telah menggunakan pentaksiran. Jadi tugasan yang telah dihantar itulah yang dikira markah untuk peperiksaan semester 1 yang sepatut dijalankan tengah tahun hari itu. Ini dah masih bulan 8 dah. Jadi insyaAllah tugasan-tugasan yang anak-anak tuan-puan buat tu bukan buat saja-sajalah ya. Ada markah tu ya. Minta tolong hantarlah juga yang tu. Okey, dan seterusnya ni saya nak terangkan juga untuk detail bagi tugasan 30% permarkahan PPK SRA ni akan diterangkan minggu hadapan oleh guru mata pelajaran pada waktu Al-Quran. InsyaAllah kami akan susun jadual. Nanti kami akan bagi tahu, okey, contoh hari Isnin minggu depan, esok siapa dulu yang terangkan. Jadi mohon jasa baik semua pelajar nanti untuk masuk dan dengar apakah yang dikongsikan oleh guru mata pelajaran bagi memudah cara untuk mendapatkan markah. Ya, insyaAllah. Ustaz Nishan, ada buat trial tak? Setakat ni saya dimaklumkan jabatan tak ada bagi tahu kita ada trial, betul?
Setakat ini tak ada lagi trial yang dibagi oleh pihak jabatan lah. Kalau ikut kita susunan kita, kalau cara bersemuka sebelum ni, kita ada trial. Tapi bila berubah kepada online ni, sebab pelbagai nak guna kaedah ni pun kita memerlukan kepakaran. Yang nak buat soalan ni pun kita menggunakan kepakaran guru-guru yang ada untuk mengolah sistem supaya dapat pelajar-pelajar dapat mudah laksanakan. Jadi saya di takat hari ini belum lagi dapat kata putus trial tu. Dan juga sebelum ni pun kalau bersemuka kita juga dapat bahan berkaitan dengan kata apa puncak secara bersemuka tapi memandangkan itulah kata dah tempoh pandemik ni ada perkara-perkara yang dah dia hold dulu yang dia utamakan yang untuk khusus kepada peperiksaan pentaksiran ni dulu. Kalau ada selepas ni kami akan maklumkan. Namun demikian saya harap pelajar darjah 6 dapat mengikuti sepenuhnya lah PPI yang dilaksanakan oleh guru-guru kelas. Dan di situ kita akan bincangkan soalan-soalan ataupun apa-apa perkara berkaitan dengan tugasan. Seperti mana Ustaz Tengku maklumkan tadi pun lepas ni ada penerangan khusus oleh guru kelas kepada pelajar darjah 6 untuk melaksanakan tugasan. Dan yang lain-lain untuk subjek-subjek lain tu mohon anak-anak dapat mengikuti dalam tempoh sekarang ni, harap-harap dia tak orang kata apa tercicir lah, supaya dia dapat nanti bila bertulis dia dapat menjawab dengan sepenuhnya, dengan keyakinan dia sepenuhnya, insya-Allah. Itu saja. Terima kasih. Ustaz, ada soalan tu. Kami mohon agar ujian bertulis dibuka pada waktu yang lama sedikit. Rasanya pihak jabatan telah tetapkan. Saya dapat ke jadual dia. Cuma untuk makluman tuan-puan, jadual telah ditetapkan oleh jabatan dan kami tak bolehlah suka hati nak pindah kan. Jadi mohon ibu bapa take note pada masa yang telah ditetapkan, insya-Allah lah. Masa dia tak adalah teruk sangat kot, insya-Allah. Cumanya kena ada pada waktu tu. Yang tu. Itu yang paling penting lah. Disebabkan ada kelas online dan kelas yang mungkin menggunakan kursi gadget. Jadi kalau kelas online kat sekolah kebangsaan tu, bagi saya prioriti kepada exam nantilah, insya-Allah. Moga pelajar dapat jawab, sebab kalau pelajar yang tak masuk exam 70% tu memang tak dapat markah langsung. Jadi mungkin markah dia hanya 30% berdasarkan tugasan sahaja. Jadi sayanglah. Kalau saya tekankan kepada 70% ujian pada hari-hari yang tertentu. Maknanya kalau dah dapat jadual nanti, ibu bapa boleh arrange masa yang sesuai. Pada masa ni pelajar kena jawab exam ni. Jadi kena ada gadget yang sesuai untuk nak jawabnya nanti, dengan ada data yang banyak lah untuk akses masuk ke dalam ujian nanti. Sebab 70% tu besar markah dia. InsyaAllah 30% dia guru-guru kelas sendiri yang akan nilai tugasan 30%. Okey, untuk yang masalah gadget ni, sebab saya malam pun ada persoalan daripada sekolah lain yang ialah bila sekali ada permohonan supaya dibuka sampai 10 malam. Saya rasa tak sampai jam tersebut lah, sebab dia dah dibagi tempoh dalam masa yang ditetapkan. Cumanya bila ada yang kata tadi, kalau ada yang ibu bapa ialah yang kita faham ada yang menghadapi masalah perkongsian gadget ni. Kadang ia menggunakan handphone ibu bapa saja. Jadi bapa pula pergi bekerja. Bila bekerja macam mana anak-anak nak jawab soalan? Ini jadi saya mohon kalau ada ibu bapa yang menghadapi masalah begini, segera maklumkan kepada pihak sekolah untuk kita bincangkan alternatif yang boleh kita bantu sebelum sampai pada tarikh yang ditetapkan. Maksudnya sebelum tarikh 21 Oktober bertulis tu, maklumkan apa permasalahan yang dihadapi jika anak-anak nak menjawab online ni. Adakah dia menghadapi masalah dari segi talian dia tak berapa putus-putus kan. Kadang-kadang ada tempat-tempat yang talian dia agak teruk. Ataupun yang ada masalah dia dari segi peranti tadi, dia tak ada laptop, dia hanya ada satu gadget yang dikongsi. Jadi kita, macam Ustaz Tengku kata tadi, kalau melibatkan exam
ataupun PDPR sekolah kebangsaan, kita prioritinya bagi kepada sekolah agama lah. Mungkin saya ingat waktu yang ditetapkan biasanya kita akan, kalau dulu kita ambil waktu pagi. Tapi pada ni kita tengok pada nanti pihak jabatan dah edarkan tu. Saya minta kepada ibu bapa dapat bagi kata apa, maklumkan kepada kami apa permasalahan yang boleh kita bantu ketika, sebab jangan bagi tahu pada hari kejadian. Kalau hari kejadian tu dah susahlah kita nak bantu, kata tiba-tiba gadget rosak ke pada hari tu. Jadi minta maklumkan awal. Mana sebelum 21 bulan 10 hari bertulis tu, maklumkan kepada kami untuk kita cari jalan penyelesaian agar semua calon dapat menjawab. Terutama kalau kaedah secara bersemuka ni diadakan. Secara talian ni diadakan. Kalau bersemuka insya-Allah tak ada masalah. Tapi cara talian ni kita ada masalah yang dihadapi berkaitan dengan line ke ataupun gadget, tolong maklumkan segera kepada pihak sekolah untuk kita cari jalan penyelesaian lah. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Ustaz Nishan. Yang terakhirnya saya mohon kepada ibu bapa penjaga murid tahun 6. Saya tahu kejap lagi ramailah bertalu-talu WhatsApp pada guru kelas untuk bertanyakan markah PCHI dan juga amali solat, dan saya mohon setelah dapat markah tersebut, saya harapkan dari pihak tuan-puan agar dapat merahsiakan markah tersebut dari pihak luar lah. Kita takut sebab nanti dikatakan bocor kerahsiaan kerajaan pula. Sebab sepatutnya markah ini tidak boleh diberitahu kepada orang luar lah. Okay, dan akhir kata sebelum kita tutup majlis kita pada pagi ini, kita sudahi dengan tasbih Fuqarah dan surah Al-As. Okay, sekali lagi saya mohon ribuan kemaafan sebab menggunakan masa tuan-puan pada hujung minggu ini dengan program sekolah, dan juga saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Terima kasih. Ustaz. Kalau ada persoalan yang timbul lagi nanti boleh PM saya ataupun boleh tanya guru kelas lah. Kalau rasa macam baru ada soalan. Baik Ustaz. Terima kasih. Okey, terima kasih semua ibu bapa yang join taklimat ni. InsyaAllah yang mana tak dapat join tu saya dapat di-tag pada Google Form. Siapa yang belum isi Google Form boleh isi. Okay, yang tak isi kehadiran. Assalamualaikum. Yang mana boleh isi. Okey, terima kasih pada semua ibu bapa. Tengku, Ya, saya. taklimat ni nanti share kan dekat YouTube kan? Lupalah Ya, saya rakam. Kita ada kelas untuk yang tak dengar kan? ni pada jam 3 tahun 6. Okey. Kita ada kelas UPKK. Nanti saya masuk dalam Okey, YouTube. terima kasih. Guru tunggu dulu. Boleh. InsyaAllah Puan Seri, nanti saya Google Form apa yang perlu diisi. Ada link tu, link atas ni, Fazri. Nanti saya akan beri jadual exam bertulis dan jadual dan apa nama tu? Tugasan. Nama tugasan tu akan diterangkan secara detail oleh guru mata pelajaran.
Biasanya KPM akan ada link dengan Jabatan Jawi akan ada link dengan KPM berkaitan taksiran. Kalau soalan sebelum ni dia ada orang kata apa? Ada makluman tu daripada pihak jabatan kepada sekolah KPM tentang pelaksanaan peperiksaan. Maksudnya insya-Allah benda sama akan dibuat. Nak baca rekod. Okey.